Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita masuk kepada muka surat yang ke-46. Kata penulis panduan. Pertama, apabila anda tidak menemui nasib ataupun jazim sebelum fi'il mudhari', maka secara automatiknya fi'il mudhari' menjadi marfu'. Artinya bila fi'il mudhari' itu menjadi marfu', kalau tidak ada sebelumnya ataupun ia tidak dimasuki oleh nasib ataupun jazim. Apa dia nasib? Apa yang dimasukkan dengan nasib? Haris, apa yang dimasukkan dengan nasib? Perkara yang menjadikan selepasnya mansub. Perkara yang menjadikan fi'il mudhari' ini mansub, dia dipanggil dengan nasib. Apa dia jazim, ya fahim? Perkara yang menjadikan ianya itu apa? Perkara yang menjadikan fi'il mudhari' majzum, ya, dipanggil dengan jazim, ya. Ini antum kena ingat, ya. Nanti kita akan belajar dalam bab nawasibul mudhari' dan jawazimul mudhari', akan diceritakan apa dia perkara-perkara yang menjadikan fi'il mudhari' mansub dan yang menjadikan fi'il mudhari' majzum. Yang penting sekarang kita faham dahulu apa yang dimaksudkan dengan nasib dan apa yang dimaksudkan dengan jazim. Yang keduanya, ada kalanya fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah. Semua dah ingat apa itu nun niswah? Apa nun niswah hazik? Nun yang menunjukkan pada perempuan aja. Setakat itu je. Ha? Yang ramai, bilangannya ramai. Ada kalanya fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah. Artinya nun yang bersambung dengan fi'il mudhari' untuk menunjukkan pelaku perbuatan adalah perempuan yang ramai. Contohnya, at-talibatu yadkhulnal musalla. Para pelajar perempuan masuk ke dalam musalla. Musalla maknanya apa? Ihsan, apa makna musalla? Nah, musalla tak tahu. Uzaifah? Abu Abbas? Apa makna musalla? Tempat menunaikan salat. Musalla, musalla. Wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Jadi kan tempat yang berhampiran dengan makam Ibrahim itu sebagai musalla.
Musalla tempat menunaikan solat, dipanggil musalla. Ya. Apa syahid di sini? Kalimah yadkhulna merupakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun niswah. Asal dia yadkhulu, kemudian masuk nun niswah untuk menunjukkan pelaku perbuatan adalah wanita yang ramai. Jadilah yadkhulna. Pada keadaan seperti ini fi'il mudhari' menjadi mabni. Kita dah cerita dah hari itu. Kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah, ia tidak lagi mu'rab, ia adalah mabni. Begitu juga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Apa dia nun taukid? Artinya huruf nun yang bersambung dengan fi'il mudhari' untuk menunjukkan penegasan, dipanggil taukid. Ia juga menjadi mabni. Sekarang ini kita ingat, kalau fi'il mudhari' bersambung dengan nun niswah ataupun nun taukid, maka ia menjadi mabni, tidak lagi mu'rab. Ya. Kalau kita nak i'rabkan dia, kita tak kata dia tu marfu' ataupun mansub. Kita akan kata dia adalah mabni. Dia adalah mabni. Contohnya, la adribanna tarikas salah. Nescaya aku akan pukul orang yang meninggalkan salat. Jadi syahid dia adalah adribanna. Kalimah adribanna merupakan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid. Maka ia juga adalah mabni. Mabni alal fathi, kita kata. Mabni alal fathi. Artinya ia dibina dengan berbaris atas. Dia tetap berbaris atas. Kalau bersambung dengan nun niswah, dia mabni ala as-sukun. Tengok pada huruf yang akhir tu. Yadkhulna, huruf akhir dia lam, bersambung dengan nun niswah. Jadi kita kata apa? Tengok lam ni baris mati. Dia dikatakan mabni ala as-sukun. Kalau adribanna pula, huruf akhir dia apa? Apa huruf akhir dia? Kuatlah. Tak ada orang kan ni? Jawab. Huruf ba, huruf akhir dia. Jadi ba baris atas, baris apa tu? Baris atas. Jadi dia mabni ala fathi, kita kata situ. Ya? Jadi di sini itu cara i'rab dia. Faham semua? Kita dah belajar fi'il mudhari', dia boleh jadi marfu', boleh jadi mansub, boleh jadi majzum. Itu kalau dia mu'rab. Kalau dia mabni, sama ada dia mabni ala sukun, iaitu bila bersambung dengan nun niswah, ataupun mabni ala fathi kalau dia bersambung dengan nun taukid. Nampak? Nun taukid didatangkan untuk membawa makna penegasan. Kalau kita kata adribu tarikas salat, saya akan pukul orang yang meninggalkan salat. Sama tak dengan makna la adribanna tarikas salat? Ada taukid, penegasan. Nescaya aku akan pukul orang yang meninggalkan salat. Tak sama kan? Jadi dari segi maknanya tak sama. Tujuan didatangkan nun taukid untuk penegasan. Bila masuk nun taukid kepada fi'il mudhari', dia menjadi mabni. Kemudian yang ketiganya, kalimah muannas membawa dua pengertian. Muannas hakiki, iaitu yang menunjukkan perempuan bagi manusia dan betina bagi binatang. Contohnya Fatimah bintun ummun baqaratun naqatun. Kesemua ini merujuk kepada muannas. Fatimah orang perempuan, bintun anak perempuan, ummun ibu, baqaratun. Apa makna baqaratun?
lembu betina. Naqatun, unta betina. Ini dipanggil dengan muannas hakiki. Kalimah yang merujuk kepada binatang ataupun manusia, kalau ianya merujuk kepada betina ataupun perempuan dipanggil muannas hakiki. Yang keduanya muannas majazi, iaitu yang bukan perempuan atau betina, akan tetapi ia mengikut kaedah yang digunakan pakai pada muannas hakiki, seperti kalimah yang berakhir dengan huruf ta marbutah. Contohnya sayyaratun. Sayyaratun muannas ke muzakkar? Kenapa kita gelar dia muannas? Sebab dia berakhir dengan huruf ta marbutah. Sayyaratun, kereta. Jadi kalau dalam percakapan kita kena ikut macam muannas hakiki lah. Kalau haza abun, ini ayah. Kalau ibu apa? Hadhihi ummun, ini ibu. Begitu juga kalau benda, haza baitun, ini rumah. Baitun muzakkar. Kalau sayyaratun kita pakai hadhihi sebab dia muannas, Begitu juga dengan nafizatun. Nafizatun apa makna dia Abu Abdullah? Tingkap. Madrasatun. Apa makna madrasatun, Syafiq? Madrasah tak tahu? Madrasah tak tahu? Apa dia? Madrasah mana jadi? Bahasa kita, cuba terjemah bahasa kita. Memang pun kita guna madrasah juga sekarang ni. Orang banyak pakai madrasah juga. Tapi madrasah tu kalau nak terjemah ikut bahasa Melayu, apa dia? Sekolah. Sekolah. Kesemua kalimah ni adalah muannas. Kerana apa? Ia berakhir dengan ta marbutah. Jadi ada kalimah juga yang berakhir dengan ta marbutah tapi bukan muannas. Siapa boleh datang ke contoh? Hamzatu, Usamatu. Kita kata muannas, mana ada perempuan nama Hamzah, betul tak? Tak ada perempuan nama Usamah. Dia tetap muzakkar. Kita kata haza Hamzah. Jadi kalau kalimah yang merujuk kepada benda bukan orang, dia ada ta marbutah, maka dia adalah muannas. Begitu juga kalimah-kalimah berikut. Asy-syamsu, an-naru, jahannamu, al-harbu. Jadi kalimah ni juga muannas. Macam mana pula muannas? Tak ada tak marbutah pun. Kenapa kita katakan dianya adalah muannas? Hendak ya akhi? Kita tanya pelajar sini. Sebab apa dia muannas? Idza syamsu kuwirat. Betul? Bukan kuwirat. Sebab asy-syamsu muannas. Wasyamsi waduhaha. Bukan waduhahu. Ha kembali kepada syamsun. Kenapa muannas? Berpasangan. Matahari berpasangan dengan siapa? Bulan. Mana berpasangan? Dia berjalan lain-lain. Kalimah ni asy-syamsu, an-naru, jahannamu, al-harbu ni antara kalimah yang
didatangkan dalam bentuk muannas kerana memang orang Arab gunakan dalam bentuk muannas, itu sahaja. Ya. Kita ingat dalam bahasa Arab ni kadang-kadang ada perkara yang keluar daripada kaedah. Ulama nahwu dia buat kaedah, tapi ada perkara yang keluar daripada kaedah. Sebab apa ia keluar daripada kaedah? Kerana dipanggil dengan sama'i. Artinya memang didengar orang Arab sebut macam itu dah. Memang macam itu disebutkan di dalam bahasa Arab, maka begitulah yang kita gunakan. Kita tak ada sebab nak katakan Syamsu tu muannas. Kalau madrasatun ialah ada tak marbutah, sayyaratun ada tak marbutah. Macam mana kita boleh katakan Syamsu muannas? Sebab memang orang Arab sebut begitu dah, dalam bentuk muannas. Faham semua? Begitu juga an-nar dan juga jahannam dan juga al-harbu. Hatta tada al-harbu auzaraha. Kenapa tada'a? Harbu tu macam muzakkar, tidak digunakan dalam bahasa Arab, memang macam itu dah, dalam bentuk muannas. Faham semua? Baik. Kita masuk kepada tanda raf'an yang kedua. Tanda raf'an yang pertama apa dia yang kita dah belajar, Syahrul? Tanda raf'an yang pertama apa dia? Tanda asal bagi raf'an apa dia? Sebelum kita masuk yang lain, kita kena ingat lu yang dah belajar. Kalau tak ingat nanti bercelaru. Akan bercelaru. Dapat? Tanda raf'an yang pertama apa dia? Yang merupakan tanda asal bagi raf'an. Tak ingat? Kena kuat lagi murajaah Syahrul. Ya? Tak ingat? Hantar Abu Saleh. Abu Saleh ni kalau tak dapat kena denda ni. Dhammah, alhamdulillah dapat. Dah berapa kali dah belajar dengan ustaz, tak ingat lagi ya, kena ni. Ya? Baik. Tanda yang pertama adalah dhammah. Sekarang kita masuk kepada tanda yang kedua, iaitu huruf waw. Kata penulis, huruf ini menggantikan dhammah sebagai alamat raf'an pada kalimah-kalimah yang berikut. Apa dia kalimah yang menggunakan dhammah sebagai tanda raf'an? Dia tak pakai menggunakan waw sebagai tanda raf'an. Dia tak pakai dhammah. Yang sebelum ni kita tahu dia pakai dhammah. Yang ini pula dia tak pakai dhammah sebagai tanda raf'an, dia guna huruf waw. Yang pertamanya jam'u mudzakkaris salim. Jam'u semua dah tahu makna dia kan? Apa makna jam'u Ihsan? Mana boleh tak ingat lagi Ihsan? Kena ingat dah. Ana ulang banyak kali. Kalau istilah ni antum tak hafal lagi, makin kita banyak kita baca makin pening. Ya, makin keliru, bukan makin faham. Ya, ingat. Istilah ni kena ingat selalu. Tengok semula apa yang dah dipelajari sebelum ni. Apa makna jam'u fahim? Kalimah yang merujuk kepada bilangan yang 3 atau lebih. Artinya kalau banyak tu ataupun ramai dipanggil jam'un. Ya. Kalimah itu menunjukkan bilangan yang ramai. Dipanggil apa? Jam'un. Contoh macam qalamun, sebatang pen. Kalau banyak 3, 4, 5, 10, aqlamun. Ya. Pen. Baitun, sebuah rumah. Buyutun, rumah-rumah. Ya.
Jadi kalau yang menunjukkan banyak tu dipanggil apa, Syahril? Kalau kalimah tu untuk menunjukkan bilangan yang banyak dipanggil apa? Jam'un, ya. Kena ingat terus. Tak boleh lupa. Kalau lupa nanti banyak sangkut nanti. Ya. Kemudian muzakkar. Apa makna muzakkar? Muzakkar lawan muannas. Ingat? Tak ingat? Apa muannas? Tak dapat lagi? Haris, apa makna muannas? Ya? Muannas lelaki, perempuan. Tadi baru kita cerita tentang muannas. Jadi muannas lawan dia muzakkar. Ya? Kalau orang lelaki. Kalau bukan orang, benda, kalimah yang tak ada huruf tak marbutah hujung dia. Baitun, qalamun. Apa lagi? Kalau yang tak ada huruf ta itu dipanggil muzakkar, ya, untuk merujuk pada benda. Anda telah memahami apakah makna jam'un dan makna salim. Ingat lagi makna salim? Apa makna salim, Bu Saleh? Apa dia? Mufrad yang selamat daripada perubahan. Tak habis lagi tu. Habis kan? Apabila ditukarkan kepada jam'un, ya, dia tak berubah. Huruf dia dan juga baris dia tak berubah bila ditukarkan kepada jam'un. Sekarang ni dia kata muzakkar pula adalah kalimah yang merujuk kepada lelaki, ataupun merujuk kepada benda yang tidak ada tak marbutah, macam baitun. Baitun tak hujung dia itu bukan marbutah, itu maftuhah, ya. Baik. Contohnya mufrad muslimun, seorang muslim. Ana muslim, saya seorang muslim. Kalau ramai, muslimuna. Kita kena sebut nahnu muslimuna. Tak boleh nahnu muslim, kena muslimuna, ya. Faham? Seperti juga kita tak boleh sebut ana muslimuna. Mana boleh? Kena sebut ana muslim. Kalau nahnu, kami muslimuna. Faham? Baik. Qaimun. Muhammad qaimun. Muhammad berdiri. Kalau at-tullabu qaimuna. Untuk menunjukkan ramai. Tak boleh kata at-tullab qaim juga. Kita nak sebut qaimuna. Ya? Hafizun. Kalau ramai, hafizuna. Jadi macam mana nak jadikan dia jam'u muzakkar salim? Kata dia kalimah muslimuna, qaimuna, hafizuna adalah jam'u muzakkar salim. Ia menggunakan huruf waw sebagai alamat raf'un apabila berada pada kedudukan raf'un. Nak buat jam'u muzakkar salim, tambah huruf waw dan huruf nun, ya. Jadi kalau muslimun, muslimuna, mu'minun, mu'minuna, tambah waw dan nun, ataupun ya dan nun. Kalau dia marfu' kita guna waw. Kita tak kata muslimina, kita kata muslimuna. Dengar elok ni, ya. Nanti kata pula, oh, ni menahu susah ustaz. Anta tak dengar elok. Bukan susah, insya-Allah mudah. Tapi kena fokus, dengar elok, ya. Faham semua? Tengok pada contoh.
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenar adalah orang yang selamat muslim-muslim yang lain daripada lisan dan tangannya. Al-muslimu yang pertama mufrad. Sahih? Seorang muslim itu adalah orang yang selamat muslim-muslim yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Kemudian al-muslimuna yang kedua tu dia adalah jam'u muzakkar salim. Dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Anta ya Aba Abdurrahman, al-muslimuna di sini kenapa marfu'? Mubtada. Allah musta'an. Tengok elok-elok Aba Abdurrahman. Al-muslimuna kenapa marfu'? Fa'il. Fa'il bagi apa? Mana amil dia? Mana? Bukan. Anak kata amil dia mana yang menjadikan dia marfu' tu mana dia? Mana amil bagi al-muslimuna? Anda bukan tanya apa tanda raf'an. Abu Abbas Salimah. Kita ingat begini je. Kalau fa'il, amil dia adalah fa'ilun dia lah. Fa'ilun dia menjadi amil dia. Artinya fa'ilun ini yang menjadikan dia marfu'. Faham? Jadi sekarang al-muslimuna dia marfu' sebab dia menjadi fa'il. Kalau fa'il mesti marfu'. Apa tanda raf'an dia di sini? Huruf waw. Ya? Huruf waw. Faham semua? Ya? Jadi kita tak boleh kata al-muslimu man salimal muslimina. Tak boleh. Kena sebut man salimal muslimuna. Ya? Min lisanihi wa yadihi. Nampak? Nampak tak? Taib. Antum jangan keliru antara waw tanda raf'an dengan waw jamaah, ya. Waw jamaah dia bersambung dengan fa'ilun. Ingat ya? Wawul jamaah yang kita baca sebelum ni dia bersambung dengan fa'ilun. Adapun waw tanda raf'an dia duduk pada apa? Pada jam'u muzakkar salim. Waw pada al-muslimuna ni bukan waw jamaah ya. Antum letak dalam kepala waw jamaah ianya bersambung dengan fa'ilun. Faham? Dia duduk dekat fa'ilun, bukan duduk dekat ismun. Waw pada al-muslimuna adalah tanda raf'un. Kalau al-muslimuna ni jam'u muzakkar salim, kalau dia bukan marfu' dia tak pakai waw. Dia marfu' baru dia pakai waw. Contoh kalau dia mansub, kita kena guna ya. Tukarkan waw kepada ya. Kita kata ya. Kata innal muslimuna. Kita kata innal muslimina. Baik. Contoh yang kedua, al-mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin, saudara. Jadi al-mu'minuna adalah jam'u muzakkar salim. Dia marfu'. Dia bagi pelajar baru jawab. Mu'minuna
marfu'? Siapa boleh jawab? Bagi Abu Abdullah. Al-mu'minuna kenapa marfu'? Kuat sikit. Apa dia? Mubtada. Hujan tak apa dengar. Mubtada. Ya. Kita dah tahu mubtada mesti marfu'. Mubtada adalah ismu yang terletak di awal ayat. Sebut al-mu'minina ikhwatun boleh, salah. Mesti sebut al-mu'minuna ikhwatun. Tak boleh sebut al-mu'minina ikhwatun. Ya. Kedudukan kalimah itu adakah dia marfu' ataupun mansub dan sebagainya. Ya. Ya. Hadaruna, guru-guru telah hadir. Muallimuna adalah jam'u muzakkar salim. Dia marfu'. Kenapa dia marfu'? Kenapa? Hendak akhir. Dia jadi bersambung dengan film. Bukan itu sebabnya. Ya. Ya. Film fa'il. Kalau fa'il memerlukan pada fa'il. Sebut fa'il, ya. Jadi sekarang ni muallimuna kenapa marfu'? Dia jadi fa'il. Fa'il tu pelaku perbuatan. Kita tengok ayat tu. Para perbuatan. Siapa yang hadir ni? Al-muallimuna. Jadi muallimuna adalah fa'il. Jadi mesti marfu'. Apa tanda rafa'an dia di sini? Huruf waw. Kita tak boleh kata hadaral muallimin. Kalimah ini menggunakan huruf waw tanda rafa'an. Ingat ya? Jam'u muzakkar kalau dia marfu' seperti dia jadi mubtada ataupun jadi fa'il, kita kena gunakan waw. Gunakan muslimuna, al-mu'minuna, al-qa'imuna, ar-raki'una. Gunakan waw, jangan guna ya. Faham semua? Baik. Adalah al-asma'ul khamsah. Kita habiskan sikit ya. Al-asma'ul khamsah, kalimah kata nama yang 5. Jadi kata dia apabila ia berada pada kedudukan raf'un, huruf waw sebagai tanda raf'un. Ismu yang 5 tersebut adalah apa dia? Abun, akhun, hamun. Ada syaddah situ. Ya. Kenapa mata anak tak apa-apa? Abun. Esa apa mana abun? Ayah. Ya. Dia jadi Abu Ka. Ya. Ayah kami Abu Na. Kan? Ayah dia Abu Hu. Tanda raf'un kita kena sandarkan yang lain. Abu Muhammad. Ya. Abu Hamid.
dia sandarkan kepada kalimah yang lain. Contohnya, abuka, ayah kamu seorang lelaki yang saleh. Jadi sekarang abu di sini kenapa dia marfu'? Haris, abu di sini kenapa marfu'? Mubtada. Apa tanda raf'an di sini? Waw. Ya. Guna waw. Kita sebut abuka. Ada kala nanti kita belajar, kita tak sebut abuka, kita sebut abaka. Kalau dia mansub. Kalau dia mansub, dia tak jadi abuka. Dia jadi akhuka sebab dia marfu'. Ia adalah marfu'. Kemudian hadza hamuka. Ini ipar kamu. Hadza hamuka. Ya. Jadi mana syahid dia di sini? Abu Uwais. Hamuka. Kenapa hamuka marfu'? Mubtada. Abu Abbas setuju? Hamuka mubtada. Khabar mubtada. Khabar mubtada juga marfu'. Kita dah ceritakan hari itu. Jadi kena sebut hadza hamuka, tak sebut hadza hamaka dah. Yang seterusnya, nataqa fuka, mulut kamu telah berkata-kata. Abdul Rahman, kenapa fuka? Kenapa fuka marfu' di sini? Tak dapat. Abu Saleh. Fa'il bagi nataqa. Nataqa fa'ilun. Fa'ilun perlukan pada fa'il. Jadi nataqa fuka menjadi fa'il. Mulut kamu yang berkata-kata kan. Jadi dia fa'il. Yang seterusnya, Muhammadun zu ilmin wasi'in. Muhammad mempunyai ilmu yang luas. Tapi Abah Hamzah, mana syahidnya? Zu ilmin. Kenapa dia marfu' di sini? Khabar bagi mubtada. Ya, khabar dia marfu'. Faham semua? Kat bawah tu ada dah penjelasan dia. Nak cari jawapan ni mudah, tengok kat bawah tu. Ya. Kalimah abun, akhun, hamun, fu disandarkan kepada ka. Bukan mesti sandar pada ka ya. Sandar pada kalimah lain pun boleh. Ini contoh saja. Ka tu kamu. Kalau dia hu. Kalau nak sandar kepada nama orang, Abu Muhammad, macam tu kan. Manakala kalimah zu disandarkan kepada ilmin, kesemua berada pada kedudukan raf'un. Kalimah abu adalah mubtada. Akhu dan huwa menjadi fa'il menjadi fa'il. Kemudian hamuzu menjadi khabar mubtada. Alamat raf'un bagi kalimah-kalimah ini adalah huruf waw. Nanti kita akan belajar dalam bab nasbun dia tak pakai waw. Begitu juga dalam bab jarrun dia tak pakai waw juga. Jadi ini adalah dua kalimah yang menggunakan huruf waw sebagai tanda raf'un. Ingat selalu. Tengok carta tu terus ingat selalu. Huruf waw adalah tanda raf'un bagi al-asma'ul khamsah dan juga jam'u muzakkar salim. Ingat apa dia asma' khamsah, ingat apa dia jam'u muzakkar salim. Insya-Allah minggu depan kita masuk kepada tanda yang ketiga, iaitu huruf alif. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa